Salam sejahtera kepada semua. Saya ialah seorang guru di sekolah rendah. Hari ini saya ingin berkongsi sikit tentang bagaimana kita boleh mengaplikasikan pendekatan konstruktivisme dalam bilik darjah. Mari kita teruskan. Saya akan memilih model pembelajaran 5E dalam pengajaran. Mari kita tengok apa itu model pembelajaran 5E. 5E bermaksud, di sini E yang pertama ialah engage, bermaksud pelibatan. Yang E yang kedua ialah explore, bermaksud penerokaan. E yang ketiga ialah explain, maksudnya penjelasan atau penerangan. Dan elaborate ialah E yang keempat, iaitu penghuraian. Dan E yang terakhir ialah evaluate, ialah penilaian. Bagi fasa pertama, pelibatan, yang utama untuk merangsang minda murid untuk menimbulkan rasa ingin tahu murid dan memperkenalkan konteks, kita boleh memasang video, menayangkan video seperti ini. Penyu yang sedang menembus telurnya. Kita boleh tunjuk video seperti ini kepada murid dan minta mereka memerhatikan apakah yang penyu lakukan, kenapa penyu nak menembuskan telurnya di dalam pasir. Seterusnya, kita boleh tunjuk juga gambar-gambar yang berkaitan dengan konteks ni. Contohnya seperti gambar ayam sedang mengeram telurnya dan guru boleh menanya murid untuk menjana idea mereka. Mengapa haiwan menembus telur atau mengeram telur? Seterusnya, guru bersoal jawab dengan murid dan biar mereka mengkaitkan apa yang mereka tahu dengan objektif pembelajaran hari ini. Setelah fasa pertama pelibatan, kita akan masuk ke fasa yang kedua, iaitu fasa penerokaan. Fasa ini adalah mementingkan aktiviti hands-on. Apa yang cikgu boleh buat ialah mengagihkan murid kepada beberapa kumpulan. Contohnya, kita boleh bahagikan murid kepada 5 kumpulan. Di sini, mereka akan memupuk kemahiran kolaboratif mereka dan mereka diberi satu tugasan. Contoh tugasan yang boleh bagi untuk topik ni ialah guru boleh beri 3 jenis haiwan yang berlainan kepada murid dan minta mereka mencari maklumat di internet tentang bagaimana haiwan ini memastikan kemandirian spesiesnya. Setelah murid mengumpulkan semua maklumat yang diperlukan, maka kita boleh masuk ke fasa yang ketiga, iaitu fasa penerangan. Di fasa ini, murid boleh membina penerangan dan idea lanjutan mereka. Bagaimana kita boleh lakukan? Murid-murid boleh kongsi maklumat melalui aktiviti gallery walk. Aktiviti gallery walk merupakan murid membentuk beberapa kumpulan di beberapa stesen dan mereka akan membentangkan maklumat yang dikumpulkan berkaitan dengan bagaimana jenis haiwan itu memastikan kemandirian spesiesnya. Di sini murid boleh mempertahankan ujarannya dan menjawab soalan yang ditanya oleh rakan. Tapi di sini guru akan menjadi sebagai fasilitator dan memastikan konsep murid adalah betul. Jika tidak betul,
guru boleh membetulkan. Dan di bahagian soal jawab, antara rakan-rakan mereka dapat memupuk kemahiran komunikasi. Setelah fasa yang ketiga iaitu fasa penerangan, maka kita akan masuk ke fasa yang keempat yang dipanggil penghuraian atau perkembangan. Di sini, murid-murid perlu mencari hubungan antara konsep yang diajar dengan konsep-konsep lain yang sesuai. Contohnya, murid sudah diajar, sudah mentapati burung akan menjaga anaknya untuk memastikan kemandirian spesiesnya, seperti juga kucing juga akan menjaga anak dan mereka akan kaitkan dengan kehidupan sebenar. Apakah perkaitan atau persamaan dengan ibu dan anak seperti manusia? Seterusnya, kita akan sambung ke fasa yang kelima. Di fasa yang kelima iaitu fasa penilaian atau pentaksiran, murid akan dibimbing untuk menjelaskan haiwan, memastikan kemandirian spesiesnya dengan cara yang berlainan. Apakah tugasan yang boleh dibagi untuk murid? Contohnya, cikgu boleh minta murid untuk melakarkan peta-minta yang berkaitan cara haiwan memastikan kemandirian spesies. Sama ada di dalam kertas majung ataupun persembahan PowerPoint. Untuk pengkayaan, guru juga boleh mereka soalan-soalan yang berkaitan dengan topik ini dan masukkan ke dalam kuizi. Dan kuizi ini merupakan satu gamifikasi yang sangat menarik minat murid kerana apabila murid menjawab soalan dengan kuizi, kuizi ini boleh memaparkan keputusan mereka di skrin dengan serta-merta dan ini boleh memberi maklum malas yang segera. Yang boleh memotivasikan murid dan menarik minat mereka. Setelah fasa yang kelima selesai, maka kita akan masuk ke langkah yang terakhir iaitu penutup. Di sini guru akan membimbing murid untuk membuat kesimpulan tentang topik bahawa haiwan mempunyai keupayaan untuk mengekalkan spesiesnya supaya sentiasa terus hidup. Tadi merupakan contoh bagaimana seorang cikgu boleh mengaplikasikan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran murid dalam bilik darjah dengan menggunakan model pembelajaran 5E. Apakah kebaikan konsep 5E? Mari kita tengok. Yang pertama, ia boleh membina pemikiran aras tinggi murid. Murid belajar secara kendiri dengan sokongan yang minima daripada guru, di mana guru hanya menjadi sebagai fasilitator saja dan murid mempunyai lebih masa untuk meneroka dan berkolaboratif terutama dalam aktiviti seperti gallery walk, pembentangan mereka mencari maklumat. Murid dapat melakukan aktiviti secara hands-on di mana mereka perlu berbincang untuk melakar dan mencari maklumat dengan sendiri. Murid seterusnya meningkatkan kemahiran komunikasi mereka semasa sesi soal jawab dalam gallery walk dan semua kemahiran ini adalah selari dengan konsep 4K dan 1N dalam PAK 21. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.